Assalamualaikum anak-anak cikgu dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Berjumpa lagi dengan Cikgu Linda di dalam kelas perniagaan tingkatan 5. Hari ini kita akan fokus kepada subtopik 3.4. Okey, dah masuk bab 3, 3.4. Okey, apa yang kita nak belajar di dalam bab 3.4 ini? Okey, jom bersama dengan Cikgu Linda. Oh, apa yang berlaku di sini? Nak pilih yang mana satu? Yang mana bagus? Apa kekuatan dan kelemahan? Okey, di sini ada pengguna-pengguna ataupun pemohon-pemohon yang nak buat pinjaman kewangan. Okey, dia confused, dia tak tahu nak pilih yang mana satu. Dia nak pilih agensi kerajaan, MARA, ataupun dia nak pilih bank institusi kewangan, BSN. Okey, sebenarnya nak buat pemilihan bila kita nak pinjam wang kepada bank, okey, nak mendapatkan pinjaman ini kita perlulah membuat pilihan yang betul dan terbaik. Okey, sebab pinjaman wang ini dia melibatkan satu nilai yang besar dan makan masa yang panjang untuk kita membuat pembayaran kembali. Dan kita pula kena fikir, adakah kita mampu untuk bayar balik? Kan? Sukar. So tengoklah kepada kawan-kawan kita ni kan confused. Dia nak pilih yang mana pun dia tak tahu. Tapi kalau awak sebagai pemohon, boleh tak pilih yang mana satu nak buat ni? Nak pilih MARA ke nak pilih bank? Tak tahu? Okey, kalau tak tahu, jom sama dengan Cikgu Linda dalam kelas perniagaan. Okey, kita akan belajar tentang apa? Jom. Kita akan belajar 3.4, iaitu kekuatan dan kelemahan jenis pembiayaan. Kita dah belajar sebelum ni, kita ada sumber pembiayaan dalaman, sumber pembiayaan luaran. So, sebagai pengguna untuk membuat pilihan yang tepat, bila kita memilih sumber pembiayaan luaran, macam tadi kan, ada MARA, ada BSN. Kita kena tahu kekuatan dan kelemahan. Barulah boleh buat pilihan yang betul. Sumber pembiayaan dalaman, cikgu rasa anak-anak ingat, kita ada reserve, dan juga kita ada simpanan sendiri. Kita akan tengok kepada dua, iaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan sumber pembiayaan dalaman. Cepat dan ringkas. Why cepat dan ringkas? Sebab duit itu ada dalam simpanan kita. Duit itu kita punya. Tak perlu pergi buat permohonan. Sebab just pergi bank, keluarkan duit dalam bank, guna kad ATM, pop, kita dapat duit. Kita boleh buka bisnes. Sebab tu cikgu kata dia cepat dan ringkas. Yang kedua, bila kita tak buat pinjaman dengan bank, kita tak perlu bayar kos faedah atas pinjaman. Kita ada RM5,000, kita keluarkan RM5,000, guna RM5,000 itu. Itu tak ada faedah. Sebab faedah ini kalau contohnya kita pinjam dengan bank RM5,000, kita kena bayar RM7,000. So faedah RM2,000 dekat bank dah untung RM2,000. Tapi kita kena bayar. So di sini, bila sumber pembiayaan dalaman, kita tak ada faedah atas pinjaman sebab kita tak buat pinjaman dengan bank. Duit kita sendiri. Tetapi kelemahannya, modal kita terhadlah sikit setakat apa yang kita ada sahaja. Dan kita sukar nak menambah modal dalam masa yang singkat. Tapi kita still boleh lagi buat perniagaan kecil-kecilan berdasarkan modal yang kita ada jika kita tak nak buat pinjaman dengan sumber pembiayaan luaran. So ingat sumber pembiayaan dalaman, kita ada simpanan sendiri dan juga reserve untuk sumber pembiayaan dalaman. Inilah dua kekuatan dan kelemahan. So senang je kan? Kita nak tengok sumber pembiayaan luaran. Ni. Yang pertama kita lihat dulu kepada bank dan institusi kewangan. Apakah kekuatannya? Apakah kelemahannya? Kekuatan. Kita ada tempoh bayaran balik. Bank mengenakan tempoh bayaran balik dan ansuran bulanan mengikut kemampuan.
Sebab itulah kita boleh pergi bank, kita boleh jumpa dengan pegawai bank untuk dapatkan khidmat nasihat. Diterangkan dekat kita sama ada kita nak buat pinjaman dalam tempoh minima 2 tahun sehinggalah maksimum 30 tahun, 40 tahun. Okey, kemudian diterangkan dekat kita bila kita pinjam dalam tempoh pendek, nilai bayaran kita tinggi. Tapi bila kita pinjam dalam tempoh jangka masa panjang, nilai kita bayar sedikit. Tetapi ada kelebihan, ada kekurangan lah kat situ. Faedah yang kita kena dikenakan faedah yang tinggi lah untuk jangka masa yang lama. So, ingat ada tempoh bayaran balik minimum 2 tahun. Kita mula pada 2 tahun sehinggalah tempoh maksimum tadi berapa tahun. Kita boleh pinjam untuk tempoh 20 tahun, 30 tahun, depend kepada kita lah. Ataupun nak 10 tahun, depend ikut kemampuan kita. Dan kita boleh buat pinjaman mengikut nilai keperluan semasa. Ini depend. Sebab itulah dia ada nilai yang berbeza ikut kehendak kita berapa jumlah yang kita nak pinjam. Okey, kelemahan kita memerlukan penjamin. Kita perlukan guarantor sebab kita pinjam dengan bank ini nilai yang banyak. Kalau setakat RM5,000 awak pinjam ke dengan bank? Taklah, pergi simpan sendiri kan. Okey, yang kedua kita memerlukan cagaran. Yes, sebab risiko kepada bank, dia takut kita tak boleh selesaikan hutang. So bila tak mampu selesaikan hutang, bank ada cagaran dah. Dia ada tanah, dia ada rumah yang awak cagarkan, dia ada barang kemas yang awak cagarkan. Okey, inilah yang akan membantu awak balik bila awak tak boleh selesaikan hutang awak yang dah buat pinjaman dengan bank. Bank akan ambil inilah, okey, sebagai cagaran. Dan tertakluk kepada syarat pinjaman. Syarat-syarat bank ni ketat. Okey, tak semua yang buat permohonan kepada bank itu akan dapat kita kata dapat pinjaman. Okey, jangan kata mudah. Aku nak apply lah. Saya nak apply lah. Kalau bernasib baik, mudah dapat lah. Itulah bergantung kepada syarat-syarat kelayakan kita lah. Dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Okey, yang terakhir, faedah. Ada faedah atas pinjaman tadi. Faedah atas pinjaman yang tinggi. Okay, contoh kita pinjam RM100,000. Okay, tetapi kita bayar balik untuk tempoh 10 tahun. Kita katalah RM200,000. Nampak tak? RM100,000 tu adalah faedah untuk 10 tahun. Kita hanya pinjam RM100,000 sahaja. Tapi faedah pun kita kata RM100,000, maka kita kena bayar dekat bank RM200,000. Okay. Kita lihat yang kedua, kita ada agensi kerajaan. Kita akan perhatikan apakah kekuatan dan kelemahan agensi kerajaan ini. So, awak dah tahu kan agensi kerajaan? Apakah jenis-jenis agensi yang terlibat dalam ni? Kelebihannya adalah agensi kerajaan ini memberi pinjaman kepada peniaga yang tidak ada cagaran. Ini yang tak ada cagaran seperti rumah tadi, harta tanah ke barang kemas, tetapi dia ada inisiatif untuk berniaga. Maka maka agensi kerajaan tadi marah ke tekun ke akan bantulah peniaga ini untuk memberi pinjaman. Selalunya pinjaman mikro je yang ini, dia tak ada nilai yang besar sangat ya. Okay, jumlah pinjaman boleh disesuaikan dengan keperluan semasa mengikut berapa yang kita nak. Okay. Dan tidak dikenakan faedah. Kelemahannya pula ialah persaingan sengit sebab ramai yang akan memohon untuk mendapatkan pinjaman. Sebab kat sini tadilah sebab tak ada cagaran. So persaingan sengit, ramai yang memohon, bukan senang nak dapat pinjaman. Dan jumlah pinjaman adalah terhad. Pinjaman tu boleh sikit lah. Maksudnya nilai pinjaman tadi kecil. Kecil, dia tak boleh macam bank. Bank boleh bagi banyak kan. Nilai pinjaman terhad, maksudnya jumlah tu sikit, sama ada RM3,000 ke RM5,000 ke. Okay. Sebab itulah dia boleh buat pinjaman berulang-ulang kali. Tadi pemohon boleh buat berulang kali, tetapi dengan syarat pemohon tadi mempunyai rekod yang baik dalam membuat pembayaran
balik. Bayaran ansuran dia tu cantik. Setiap bulan dia bayar, tak ada tunggakan. Agensi kerajaan pun akan bagilah kalau nak pinjam lagi. Tapi jika ada asyik tak bayar je, hutang kejap bayar, kejap tak bayar, rekod pembayaran dia tidak baik. So kalau nak pinjam lagi, masalah lah ya. Dan tertakluk kepada terma dan syarat. Okey, mana-mana lah. Mesti ada syarat yang ditetapkan supaya kata apa, pemohon itu faham kelayakan dan kriteria yang ditetapkan sama ada agensi kerajaan ataupun bank dan institusi kewangan. Alhamdulillah. Okey, ini sahajalah dalam topik 3.4 iaitu kelemahan dan kekuatan. So, bila dah tahu kelemahan dan kekuatan, rasa-rasa awak tadi kan, yang gambar yang pertama tadi, anak-anak pun dah tahu kan kelebihan ataupun kita kata kekuatan dan kelemahan sumber pembiayaan. Tadi kita ada sumber pembiayaan dalaman, sumber pembiayaan luaran. Okey, tapi di gambar ini cikgu bagi sumber pembiayaan luaran. Okey. So kat sini kita tengok rakan kita ni kan ada confuse, tak tahu nak pilih yang mana satu kan. So sebagai awak boleh bantu tak kawan-kawan awak ni nak pilih yang mana? Cuba bantu kawan kita ni. Powerpuff Girl ke ni? Okey. Okey, dia nak pilih yang mana ni nak buat pinjaman ni. Okey, kawan dia pun tak tahu yang mana satu bagus kan. Tapi kita dah belajar kan yang mana bagus? Okey, yang mana pilihan kita? Nak marah ke nak BSN? Nak marah ke nak BSN? Okey. Tolonglah bantu kawan kita nanti, okey? Boleh tulis di ruangan komen cikgu yang mana satu untuk pilihan awak untuk membantu rakan kita ini yang confused tak tahu nak buat pinjaman yang mana, kat mana. Okey. Semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Okey, kita jumpa lagi pada siaran lain, pada siaran yang akan datang. Jangan lupa sokong channel Cikgu Linda. Okey, subscribe, like dan share. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan lupa bantu kawan kita. Okey, komen. Boleh tulis di ruangan komen. Sian kawan kita ni tak tahu nak yang mana satu. Okey, bye. See you again. Assalamualaikum.